واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita meneruskan perkongsian kita, pembelajaran kita daripada halaman yang ke-43 pada juz yang ketiga. Sama-sama kita akan melihat kepada satu ayat pada ayat 257 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita kembali semula ya nak belajar daripada ayat kursi kita dah belajar, kemudian ayat la ikraha fid din, dan kaitannya dengan ayat 257 sebagai satu hadiah besar sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bertemu dengan perkataan wali, dan dalam surah Al-Baqarah ini juga kita akan jumpa dengan perkataan maula ya. Kita akan lihat apa beza di antara wali dan maula. Mari sama-sama kita mulakan dengan sesi kita. Sesi kita ini dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat 257, iaitu pada halaman yang ke-43 ayat 257 ini menceritakan tentang Allah penolong bagi orang-orang beriman dan Taghut penolong bagi orang-orang yang kafir. Mari sama-sama kita baca ayat 257 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan lagi pengajian Al-Quran kita dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Pada hari ini kita masuk pada muka surat yang ke-43, ayat yang ke-257. Ayat ini juga tak asinglah kepada kita semua, sebab selepas daripada ayat kursi kita biasa baca ayat la ikraha fid din, dan sambung selepas ayat itu 297 Allahu waliyul ladzina amanu. Namun apakah di sebalik ayat ini cerita ataupun pengajaran penting untuk kita ambil daripada makna yang begitu besar kepada kita untuk menguatkan kita ataupun akidah kita selaku umat Islam. Baik, kita nak baca terlebih dahulu ayat 257. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur.
Surah Al-Azim gitulah bacaan daripada ayat 257 untuk sama-sama kita mengambil pelajaran. Terima kasih Ustaz ya. Kita ayat ini memang selalu ya dibacakan ataupun kalau dalam amalan al-ma'thurat itu bacaan pagi petang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah ayat ini ya, berkaitan dengan ayat kursi. Kemudian kita baca dengan ayat 256 la ikraha fid din, apabila seseorang itu mengenal Allah yang sebenar-benarnya pada ayat 255, diteruskan dengan rushd daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pegang sesungguh-sungguhnya, itu diistilahkan sebagai bil urwatil wuthqa, iaitu satu tali yang amat kuat, dan inilah cara untuk kita diselamatkan daripada pelbagai mara bahaya dalam kehidupan kita, daripada pelbagai ancaman ujian yang ada. Maka bukan sekadar Allah menyelamatkan kita daripada pelbagai ujian, Allah menyatakan pada ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ini adalah wali Ustaz ya. Wali ini maksudnya pelindung, kawan baik, kawan rapat, dan Allah menggunakan perkataan wali ini ya, ada dua istilah di dalam al-Quran, iaitu wali dan juga maula. Nanti kita akan jumpa di hujung surah Al-Baqarah itu anta maulana, ataupun dalam surah Muhammad bercakap tentang wa anal kafirina la maula lahum ya, bila bercakap tentang orang kafir, mereka itu tidak ada maula Ustaz ya. Tetapi dalam ayat ini Allah menyatakan orang kafir ada aulia ataupun wali-wali mereka. Jadi apa maksud wali? Wali ini adalah pelindung ya. Sebagaimana kita tahu, bagi seorang anak perempuan, dia ada wali dia, ayah dia, abang dia, bapa saudara dia, atuknya, itu adalah wali ya, suami sebagai wali dan sebagainya. Jadi wali ini apa? Wali ini adalah pelindung, dia berniat untuk melindungi Ustaz ya, melindungi. Tetapi kalau kita menggunakan perkataan maula ini adalah yang benar-benar melindungi. Jadi kalau yang wali ini dia akan berniat nak melindungi, tapi tak semestinya 24 jam Ustaz ya, kecuali Allah lah yang 24 jam. Tapi kalau katakan ayah sebagai wali kepada anak, walaupun dia nak melindungi anak, tapi kalau waktu dia tidur je lah, dia tak ada pula menjadi pelindung kepada si anak. Itu sebabnya bila Allah menggunakan perkataan maula di hujung surah Al-Baqarah, dalam surah Muhammad nanti kita akan berjumpa, itu maksudnya apa? Allah ini adalah yang benar-benar wali, yang memang menjadi pelindung, tetapi pada setiap masa memang melindungi kepada setiap hamba-Nya. Tetapi bagi orang kafir, dalam surah Muhammad itu wa annal kafirina la maula lahum, iaitu orang kafir tidak ada maula ya. Pasal walaupun tagut ya, yang kita nak bincang, yang kita nak baca selepas ini, tagut itu dia menjadi pelindung, tapi dia sebenarnya bukannya secara aktif melindungi pada setiap masa. Yang aktif melindungi pada setiap masa hanyalah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kesan daripada kefahaman ini itu akan menyebabkan kita akan jadi lebih yakin ya. Kita tahu bahawa Allah melindungi alam ini Ustaz ya. Kita kalau kita tahu ada orang yang menyembah pada berhala dan sebagainya, berhala tu tak ada pun masa untuk menjaga alam ni. Nak jaga diri sendiri pun susah ya, apatah lagi nak jaga matahari, bulan dan sebagainya. Tetapi Allah menjadi maula kepada umat ataupun orang beriman ini sebagai satu jaminan ya, bahawa sebenarnya itu adalah satu kepastian dalam kehidupan kita. Jadi Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu, wali itu dalam bentuk kata nama Ustaz ya. Kalau alladzina amanu itu dalam bentuk kata kerja madhi ya. Jadi nak ceritanya, bila kata nama ni amat stabil, Allah memang akan menjadi pelindung kepada orang yang kalau fi'il ni dia tak stabil sangat sebenarnya. Maksudnya mungkin imannya naik ataupun turun, selagi ada iman, Allah tetap akan menjadi pelindung kepada orang yang memilih untuk beriman walaupun sedikit. Jadi ini adalah sebagai satu jaminan ataupun satu terapi jugalah Ustaz, sebagai satu pujukan. Pasal ada yang kata bahawa saya ni orang Islam tapi saya ada buat dosa, saya mungkin Allah abaikan saya. Sebenarnya ayat ini menyatakan bahawa tak, sebenarnya Allah sentiasa menjadi sebagai wali yang berperanan apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu adalah fi'il mudhari' pula. Yang fi'il mudhari' ni maksudnya setiap masa Allah akan, walaupun sikit iman yang ada, sikit sangat kan, kita mungkinlah dah ada orang tu kata saya ni buat dosa macam-macam, ada sikit iman dia kata dia masih lagi percaya, saya pilih Allah sebagai kawan teman saya walaupun saya ni memang teruk betul. Sebenarnya Allah menjanjikan apa? Allah akan keluarkan pada setiap masa daripada kegelapan kepada satu cahaya ya. Kegelapan banyak lapisan gelap,
gelap yang paling gelap ialah kufur, Ustaz, kan, syirik kepada Allah. Tapi mungkin ada dosa, ada hasad dengki, ada busuk hati dan sebagainya, rasa macam banyak sangat saya punya kegelapan-kegelapan dalam hidup saya. Allah akan bawa kita, kalau macam masuk dalam dalam laut tu, kalau dah terlemah sangat pun Allah akan keluarkan, dan ini adalah jaminan daripada Allah yang menyebabkan bila kita baca ayat ini kita jadi lega, kita tahu Allah tidak akan tinggalkan kita selagi kita jangan tinggalkan Allah walaupun sedikit iman yang ada dalam diri kita. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 257 bagaimana Allah memberikan satu tawaran kepada kita semua, Ustaz, ya, bahawa sebenarnya Allah menjadi wali, menjadi satu-satunya pelindung kepada orang-orang yang beriman. Dan orang beriman dalam fi'il madhi ini menunjukkan bahawa bukan mukminun, Ustaz, ya. Mukminun itu orang yang amat stabil dalam keimanannya, tetapi alladzina amanu ini maksudnya mungkin imannya sedikit, tetapi itu juga sudah pun mendapat tawaran daripada Allah sebagai pelindung. Allah menggunakan kata
singular, ya, wali. Tetapi kalau kita melihat kepada bahagian yang kedua yang kita akan belajar pada hari ini, aulia, perkataan itu adalah pelindung-pelindung. Maksudnya ia bukannya eksklusif datang daripada satu pihak, tetapi datang daripada pelbagai pihak. Dan di dalam Al-Quran ini kita bertemu dengan perkataan wali ini pada surah Yusuf ayat 101, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh baca ayat surah Yusuf ini. Kita maklum bahawa surah Yusuf ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cabaran hidup di lambung ombak kehidupan bersama dengan seorang insan bernama Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi komentar perkataan wali yang disampaikan pada ayat 101 ini menjelaskan lagi bahawa sebenarnya memang Allah inginkan kita selalu bergantung kepada Allah, dan Allah lah yang akan melindungi ketika kita berhadapan dengan ujian sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ayat surah Yusuf ayat 101 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, kita melangkah pada surah Yusuf alaihi salam ayat 101, Safa. Ya, betul. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian tadbir mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku, wali di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Inilah perkataan daripada Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan perkataan anta wali, Ustaz, ya. Engkaulah wali, iaitu pelindung di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat 100 itu bercakap tentang Tuhan telah berbuat baik pada aku, kan? Tuhan telah berbuat baik kepada aku. Maksudnya ketika di lambung ombak kehidupan, ya, abang-abangnya dengki, dimasukkan ke dalam telaga, dijual dengan harga yang murah, masuk kepada tempat Al-Aziz, kemudian digoda oleh perempuan isteri Al-Aziz, kemudian masuk ke penjara. Segala perkara yang menyebabkan stres pada Nabi Yusuf sepatutnya, ya, tetapi Nabi Yusuf menyatakan, Tuhan, Engkau telah berbuat amat baik kepada aku dan Engkau adalah wali peneman. Ketika dalam telaga, Tuhan wali. Ketika dalam dijual murah di pasar itu, menjadi wali. Ketika dalam penjara, Tuhan menjadi peneman kepada dia. Dan inilah perkataan wali yang kita belajar pada bahagian pertama ayat 257. Jadi itu sebabnya kalau orang cakap tentang stres sangat, Ustaz, ya, ayat 257 ini adalah sebagai satu pujukan, ya, ayat yang pendek. Dan kalau nak panjang, kita tunggu nanti bila kita belajar surah Yusuf, ya, bagaimana perjalanan hidupnya, ya, ini dan sebagainya, itu dirangkumkan dengan satu perkataan bila memuji pada Allah, anta wali fid dunya wal akhirah. Bagaimana bila orang kafir? Kita baca daripada tengah itu, wallazina kafaru, sehingga az-zulumat, untuk sama-sama kita memahami pula kebalikan ataupun apakah perkara yang perlu kita jauhi agar jangan sampai kita tersilap dalam meneruskan kehidupan. Bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Surah sikit soal Safa. Hari ini, ya. Marah sikit. Okey. Bahagian kedua kita nak baca, maknanya lepas ni kalau kita baca ayat ni dalam zikir-zikir kita dah boleh faham. Ayat ni sebenarnya power, Safa. Bila kita baca Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Taala yang menjaga, memelihara, menjadi pelindung kepada sekalian orang beriman. Bukanlah dengan makna kita tak diuji, ya. Tetap diuji, Nabi Yusuf juga diuji. Ya. Ada usaha, ada strategi sebagainya, tapi akhirnya mereka mengetahui bahawa Allah lah yang menjadi pelindung kita semua. Ada satu ayat Safa dalam surah hujung surah Al-A'raf, tak silap saya.
dia kata inna waliyallah, Betul. sesungguhnya Allah tu pelindung aku, wa huwa yatawallas salihin, dan dialah yang Salihin. pelindung bagi orang-orang yang saleh. Ada satu kisah tu, seorang saleh, orang ulama, bila dia meninggal, sebelum meninggal, seorang berjumpa kepadanya, beritahu, kamu tak tinggalkan harta, bagilah harta pada anak-anak isteri kau. Dia kata, aku buat apa aku nak tinggalkan harta untuk anak-anak isteri aku. Aku hanya mendidik dia, kalau dia menjadi orang-orang yang saleh, maka wa huwa yatawallas salihin, Allah yang akan melindungi ni, dan kalau dia saleh, harta aku pun dia akan guna cara saleh. Tapi kalau aku tinggal harta saja, dia tak saleh, kan mungkin harta ini digunakan dengan cara yang Itu formula yang benar-benar terbukti sebenarnya Ustaz. Ya, masya-Allah. Baik, kita baca bahagian kedua. Walladzina kafaru. A'udzubillahi minasyaitanir. Walladzina kafaru أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan ataupun taghut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Jadi ini Allah menerangkan pula bagaimana orang kafir dimulakan dengan istilah kafaru Ustaz ya. Kalau tadi Allah yang dimulakan, Allah pelindung kepada orang beriman. Tetapi yang melindungi pada orang kafir ini taghut, taghut itu diletak paling hujung kali. Ya, susunan tarkib dalam ayat ini pun menjelaskan bahawa pelindung yang bernama taghut ini sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia terlampau tak penting sampai cara susunannya pun sepatutnya at-taghut yuhrijuhum minan nuri ila zuluman, ataupun at-taghut itu auliya'uhum kafaru kan, dia diterbalikkan. Tetapi kerana tak layak pun taghut ini diutamakan, maka diletakkan di hujung dalam ayat ini. Jadi apakah maksudnya? Orang-orang kafir itu, orang-orang yang kafir mendapat pelindung-pelindung. Kita nampak di situ bahawa bukan satu pelindung tetapi banyak pelindung di kalangan taghut. Dan taghut ini sebenarnya adalah satu perkataan bercakap tentang yang berkaitan dengan syaitan, dengan perkara-perkara yang tidak benar, dan peranan taghut ini sentiasa nak mengajak seorang itu keluar daripada cahaya Ustaz. Ya, maksudnya kalau katakan orang tu dah pergi sembahyang Jumaat, dah dengar My Quran Time contohnya, dah dapat cahaya dah. Lepas itu datang pula kawan dia kata dah dengar, dah baca Quran kan. Ramadan kan dah lepas tu kan. Sekarang kita hip hop sikitlah. Contohnya kan. Kalau ada perkataan kawan-kawan begitu, itu namanya taghut. Ya. Dia akan cuba datang dalam bentuk pelbagai. Dalam bentuk social media, dalam bentuk apa kawan, dalam bentuk kalau kita tengok Ustaz ni sekarang ni ada artificial intelligence lah, macam-macam perkara yang ada ini. Kita kena berjaga-jaga kerana apa? Jangan sampai ia menjadi taghut yang mengajak kita kepada zulumat. Apa maksud zulumat? Zulumat ini adalah kegelapan pelbagai lapis. Yang paling tinggi, innasyirka ladzulmun azim, dalam surah Luqman. Syirik adalah kegelapan yang paling tinggi dalam dunia ini. Kesan gelap Ustaz ya. Kalau kita katakan dalam studio ini kita gelap kan, kemudian kita suruh semua sila berlari, memang kita akan berlanggar antara satu sama lain. Jadi kesan daripada zulm ya, kesan daripada kegelapan ini ialah menyebabkan kita akan sukar dan stres dalam hidup kita. Itu sebabnya punca stres paling tinggi di dalam dunia ini namanya adalah syirik. Kan, makin seseorang itu tidak bergantung pada Tuhan, merasakan Tuhan tak nak bantu saya ini teruk dan sebagainya, tak ada Tuhan nak perhatikan saya, maka orang itu makin stres lagi dalam kehidupan. Kita akan saksikan perkataan pilihan kita sebentar lagi, namun kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof, silakan bagi Baik. nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Ya. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia ya. buka dia buka dengan Ya, isap ya, rokok. ya. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فيا ربي بالقرآن اشرح صدورنا. فيا ربي بالقرآن يسر أمورنا. Wahai Tuhan kami, dengan Al-Quran lapangkanlah dada-dada kami, dan wahai Tuhan kami, dengan sebab Al-Quran juga, keberkatan Al-Quran juga, permudahkanlah segala urusan kami. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time 2.0 Quran Salat Infak. Alhamdulillah kita dah faham berkenaan apakah makna wali itu sendiri, perkataan yang selalu kita dengar, bahkan kita membaca Al-Asmaul Husna dan sebagainya. Moga-moga bila kita sebut perkataan wali, Allahu wali, disebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalau seorang ayah juga disebut sebagai wali, tapi nisbah kepada manusia lah yang menjadi wali ataupun penjaga kepada anak-anak juga. Tetapi sudah pasti wali yang sebenar ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang memelihara, yang menjaga kita, yang memberi manfaat dan boleh memudaratkan kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan terbaik kepada kita. Amin. Baik, Alhamdulillah. Kita nak, sebelum kita ambil perkataan tadi, kita sedikit tajwid kita pada hari ini. Kita lihat perkataan ataupun slide kita berkenaan dengan tajwid, insyaAllah. Memperkemaskan sebutan huruf dha pada kalimah minaz zulumat. Memperkemaskan sebutan huruf dha pada ayat 257 ini, perkataan az-zulumat. Yang mana perkataan tu selalu kita sebut huruf dha, walau bagaimanapun kerana huruf dha ini tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Kita lebih kepada, kalau dalam bahasa kita, Z lah. Kita sebut Zainal ataupun zirafah kan. Kita sebut apalah, zebra ke apa. Maknanya lebih kepada zai, dekat dengan zai. Z tu dekat dengan huruf zai. Maka jarang kita sebut dha. Jadi bila kita sebut perkataan Arab ataupun dalam ayat ni minaz zulumat, kita kena letak lidah kita di tempat sepatutnya lah. Kan? Ramai juga yang baca minaz zuluma. Okey, kalau kita baca minaz zuluma, makna kita telah meletakkan huruf za itu sebaris dengan zai. Sedangkan makhraj zai ada berapa? 3, satu tempat. Zai, sin, sad. Itu lama letak sekali. Za, sin, sad. Itu satu makhraj, hujung lidah juga. Makhraj yang hujung lidah juga, satu makhraj yang sama adalah huruf tha, dha dan dha. Jadi dha ni duduk pada makhraj tha dan zal. Maka cara nak sebut letak lidahnya mestilah kena sama macam mana kita sebut tha. Macam mana kita sebut dha, zal yang
siratal ladzi tu. Maka dha pun sebenarnya lidah kita berada di situ juga. Di mana makhraj tha, dha dan dha? Makhraj tha, dha dan dha berada di hujung lidah, menekan ataupun di bawah gigi kacip atas kita. Gigi kacip atas. Maka hujung lidah mesti dikeluarkan sedikit. Macam mana kita sebut tha, juga kita menyebut dha, juga kita mesti kena sebut huruf dha. Dha, dha. Dha, dha. Kalau boleh kamera tolong fokus kepada saya punya wajah dulu. Bukan nak suruh tengok wajah saya yang handsome ni, tapi nak tengok kedudukan mulut tu. Handsome ni insya-Allah, mudah-mudahan asma Al-Quran sama. Amin amin. InsyaAllah. Okey. Gua saja. Dha, dha. Cuba sebut. Dha, dha. Ingat lidah letak kat mana? Dha. Okey, cuma tebalkan saja dha. Jadi dha. 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 Gitu. Tapi ramai kalau kita sebut, orang awam menyebut dha, betul, dha, tapi za. Bila za dia tak keluar lidah, maka kurang tepat kat situ. Maka itu huruf dha. Jadi macam mana nak sambung dengan ayat ni dengan ada sabdu pula kat situ? Bila sabdu lebih lagi lah, dia mati dan hidup balik kan. Minal zulumati Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. 1, 2, mula. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Dan jangan putuskan minal zulu, bukan itu. Dia bila sabdu ni, dia macam jadi huruf yang telah digabungkan ataupun sebut idgham kan. Maka minal, kenapa nampak macam panjang? Tak panjang sebab ada sabdu. Okey, sabdu ni dia adalah 2 huruf. Minal yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Sekali lagi daripada awal. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Begitu huruf dha. Dan ayat ni kita tak boleh terbalikkan. Kalau terbalikkan maknanya parahlah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang beriman. Okey. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka itu daripada zulumat, kegelapan kepada cahaya. Cuba sebut minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nur. Maksud dia daripada zulumat kepada nur. Kalau kita ubah minan nuri ila dhulumat, daripada cahaya kepada kegelapan, Allah takkan Allah buat macam tu pula. Tapi ayat selepas tu betul. Ni walladzina kafaru kan, untuk orang-orang yang kafir ini. Okey, sekali lagi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم
sekali lagi tanpa melihat mushaf. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Masya Allah. Dengan makna, kita baca dengan makna, memahami makna. Ustaz Fas sikit. Ya, kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini Ustaz ya. Ya. Iaitu pilihan perkataannya ialah, kita saksikan. Ulaika ashabun nar, kita beri perhatian pada perkataan sahiba, iaitu sahabat ataupun penghuni. 97 kali disebut di dalam Al-Quran, dan siapakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Asbabun nuzulnya merujuk pada orang-orang Yahudi Ustaz ya, di mana mereka ini mendapat cahaya di dalam Taurat mereka. Mereka tahu bahawa sebenarnya Nabi Muhammad itu sebagai sumber cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bila mereka dapat tahu Nabi Muhammad itu datang daripada bukan kalangan Bani Israel ataupun Yahudi, mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad, menolaknya, maka itu digelar sebagai orang-orang yang bila mereka jumpa dengan tokoh-tokoh mereka Ustaz ya, mereka kata tak payahlah kau beriman pada Nabi Muhammad tu. Itulah taghut yang menyebabkan mereka terkeluar daripada cahaya kepada kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Sebenarnya mereka asalnya daripada cahaya. Pelajaran besar untuk kita kalau dapat cahaya, jangan kita buang cahaya Ustaz ya. Kita kena pegang elok-elok walaupun ada ujian, tapi kita tahu bahawa bila Nabi Yusuf menghadapi ujian, yakin walinya Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah keluarkan satu demi satu lapis kegelapan dan akhirnya cahaya bersinar bersama keluarga dan insya-Allah sampai ke syurga. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salam. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman yang ke-43, juz yang ketiga ayat 257, satu ayat yang penuh dengan satu tawaran, pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita berada dalam pelbagai kemelut, kegelapan demi kegelapan, kerana Allah mengetahui bahawa sebenarnya kita ini bukanlah al-mu'minun dalam ayat ini, tetapi alladzina amanu, seorang yang membina keimanan, tetapi kadang-kadang iman itu jadi nipis. Tetapi apabila ianya masih lagi bergantung kepada wali yang bernama Allah, maka Allah pasti akan memberi cahaya. Ya, kalau alam ini penuh dengan cahaya, diperlukan oleh pokok-pokok yang ada untuk fotosintesis dan akhirnya menghasilkan buah, memberi manfaat. Itu kesan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Apabila berpegang kepada Allah sebagai wali, maka kesannya akan menghasilkan pelbagai amal-amal soleh. Amal soleh inilah yang memberi manfaat yang enak kepada dunia, Ustaz ya. Yang Ustaz cakap tadi dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-196 bercerita tentang inna waliyullahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Allah lah yang akan melindungi orang soleh. Ya, kalau kita bagi harta pada anak, anak tak pasti soleh lagi. Tapi kalau katakan ayah banyak buat kebaikan soleh dengan hartanya itu, mungkin tinggal sikit je, ataupun macam Nabi Muhammad habis. Rupa-rupanya yang ditinggalkan pahala-pahala soleh itu, dalam surah Al-Kahfi kita belajar bahawa Allah melindungi harta untuk si anak yatim yang ditinggalkan. Jadi ini mindset kalau ada kekeliruan, Ustaz kan. Saya ni banyak harta, saya ni nak tinggalkan banyak untuk anak ke ataupun banyak untuk saya buat amal soleh. Jadi jawapannya dah ada dekat situ, bukanlah sampai kosong, Ustaz ya. Tapi maksudnya jangan sampai kita rasa kumpul harta banyak-banyak untuk anak, biar nanti sebiji rumah setiap orang ataupun 7 biji rumah, kereta 7 biji, senang nanti anak saya tak payah nak merempat. Tapi kita kena ingat bahawa bukan itu janji Allah untuk menjadi wali ataupun melindunginya. Maksudnya ayah nak lindungi anak ni dia hanya dalam masa berapa jam je, Ustaz. Ya, 24 jam kita jadi wali tu pun bukannya kita tengok setiap saat pun, ya, tetapi hantar pergi asrama tu Allah. dah hantar asrama kita rasa macam serah pada Allah, ya. Dan itulah beza istilah wali bagi seorang ayah, ya, bagi seorang suami dengan wali bagi Allah SWT. Ini yang disampaikan oleh Imam Syanqiti. Dia kata kalau Allah ini sebagai wali, dia mengeluarkan daripada nur kepada zulumat. Ayah tak mampu. Ayah walaupun jadi wali kepada anak ataupun wali pada anak perempuan ke, bagi anak dia, dia rasa dia nak anak dia ni sembahyang, kan. Dia malas. Sebenarnya ayah tak mampu buat. Kecuali ayah kena merujuk balik pada wali utama dalam ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengeluarkan kegelapan-kegelapan. Ayah marah ke, mak membebil ke apa sebagainya, tak jalan. Maknanya suruh boleh lah. Suruh boleh, tapi dia tak boleh. Hidayah itu tak dapat. Ya, hidayah itu datang daripada Allah. Jadi ketika dia menyuruh pagi-pagi tersebut ataupun berceramah ke apa ke, kena gantungkan hati kita kepada siapa? Allah. Kepada Allah sebagai wali. Kalau kita rasa macam saya lah yang sepatutnya anak saya dengar, anak saya mengapa tak berubah kerana saya dah cakap, dah buat macam-macam, kena ingat bahawa kita ini bukan wali tahap Allah. Kita wali tahap anak nak kahwin tu bolehlah jadi wali, kan, ya. Jadi ini adalah kefahaman kita. Di hujung itu Allah nyatakan ulaika ashabun nar. Kita baca sekali lagi daripada wallazina kafaru sehingga hujung ayat ini untuk kita melihat mengapa berat sangat balasan kepada mereka yang mengambil enteng kepada Allah sebagai wali. Kita baca bahagian tengah ini ke hujung bersama Al-Fadhil Ustaz. Baik, Safas, sebelum tu tadi Safas sebut surah Al-A'raf tadi, ayat berapa tadi? 196. Ayat tadi macam inna waliyallah tu, sesungguhnya Allah tu adalah wali aku. Betul. Lepas tu Allah sebut inna waliyallah allazi nazzalal kitab, yang telah menurunkan kitab. Soalnya macam ada satu signal kat situ. Betul. Mungkin Ustaz faham boleh sikit. Wali tu dengan kitab yang diturunkan. Dengan kitab. Okey, kita baca dululah. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. والذين كفروا يخرجونهم
Surah Al-Azim, Allah menyatakan dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah syaitan, tagut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi betapa Allah memberikan amaran yang besar ini Ustaz ya. Sebagaimana Ustaz menyatakan tadi, mengapa dalam surah Al-A'raf itu Allah menyatakan inna waliyullah alladhi nazzala kitab ya. Kerana dua muka surat akhir surah Al-A'raf itu bercerita tentang syaitan. Kan kalau nak baca Quran kena baca fasta'iz billah ya, kerana syaitan ini, kumpulan syaitan inilah yang membawa agenda tagut, membawa agenda melampau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa diletakkan nazalal kitab ya? Kerana kalau kita tengok ayat 196 surah Al-A'raf itu, kalau seseorang itu nak jadikan Allah sebagai wali, dia kena baca Quran Ustaz. Berpegang kepada Al-Quran. Itu sebabnya kalau lepas hari raya kan, kadang-kadang ada orang dia rasa macam banyak sangat perkara nak dibuat. Ya, bila dah Syawal, Zulkaidah, kalau Ramadan dia fokus baca Quran, puasa dia lebih fokus. Tapi bila Syawal ni jemputan raya, nak buat itu, nak ini, nak kerja, nak apa sebagainya, kadang-kadang dia mula kelang kabut. Ya, mula kelang kabut, dan kita kena ingat bahawa kelang kabut itu kadang-kadang dia menyebabkan menjadi tagut Ustaz. Ya. Jadi kalau kita rasa macam kelang kabut nak pilih apa, pilihlah Allah dan pilihlah Al-Quran. Ambil Quran baca. Bila kita baca Quran tu kita boleh tenang balik. Kerana apa? Dalam Quran ini ada nur. Allah. Ada nur. Dia nur ini satu saja. Dia tak payah nak pergi cari macam-macam. Tapi tagut ini bila Allah menggunakan perkataan aulia uhum, itu pun tandanya dia berselirat Ustaz. Mana Ustaz tak lihat tak apa, Allah pelindung aku. Tapi lawan Quran. Tak boleh lawan Quran ataupun dia tak nak baca Quran. Dia rasa hari tu dia pergi jemputan raya apa sebagainya, Quran tak sentuh. Dia akhir ni nanti habis je pada petang malam itu dia rasa macam kenapa serabut hari ni ya? Kan. Rupanya kerana nazalal kitab yang dinyatakan pada surah Al-A'raf ayat 196 itu menjelaskan bahawa Quran kalau kita tidak ambil dos yang cukup pada setiap hari Ustaz ya. Paling kurang dosnya dalam solat lah. Kalau dos tak cukup, tagut akan masuk. Dia dah mulalah. Dia walaupun pergi beraya ke ataupun pergi buat baik pun, tapi dia punya agenda tagut itu dia akan masuk. Tak mampu melangkis. Tak dapat ditangkis ya. Itu sebabnya tak cukup dos tak cukup dos ya. Jadi dos inilah yang kita kena jaga, dan Ramadan lepas kita sudah pun melihat dos yang sesuai, dan kita doakan agar kita dapat teruskan pada bulan Ramadan agar kita tidak diberi ancaman. Kalau tak cari cahaya di sini nanti dapat nar di sana Ustaz. Dia nur dengan nar. Nur ini adalah cahaya yang menerangkan, nar itu cahaya tetapi yang membakar. Pasal tak nak guna cahaya di sini, akhirnya terbakar bila sampai di sana. Membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan. Yang pertama ialah kita tidak menjadikan sesuatu yang lain sebagai pelindung dan penyelamat diri kita, yang pertama. Yang kedua, kita meminta pertolongan daripada Allah dengan membanyakkan berdoa kerana Allah sebagai wali. Dan yang ketiga, jauhi kebatilan dengan mengamalkan ilmu yang betul daripada nur, sudah tentunya daripada Quran yang Allah turunkan. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anta malikus samawati wal ardh wa man fihin wa anta rabbus samawati wal ardh wa man fihin wa anta malikus samawati wal ardh wa man fihin. Ya Allah, Engkau lah Tuhan ya Allah yang Maha berkuasa ya Allah, langit dan bumi. Ya Allah, Engkau lah yang Maha memberi pelindung kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami semua ya Allah daripada kegelapan ya Allah, zulumat ya Allah, kepada cahaya iman, cahaya ilmu ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah kami di atas hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba, benar hamba-hamba-Mu yang sentiasa menyembah dan beribadat kepada-Mu ya Allah, sama ada dalam Ramadan dan juga di luar Ramadan ya Allah. Dan terimalah Ramadan kami yang lalu ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami di bulan Ramadan yang lalu ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami istiqamah melaksanakan ibadat-ibadat yang kami laksanakan di bulan Ramadan yang lalu ya Allah, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berinfak dan semuanya ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami hidup ya Allah, menjadi pelindung, menjadi penjaga, menjadi ibu dan ayah kepada anak-anak kami, mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh, isteri yang salehah, dan menjadi ibu bapa yang mendapat rahmat dan redha daripada-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, jelas tentang konsep wali, dan kita ingin membuat sebanyak mungkin amal soleh kerana janji Allah untuk melindungi kepada orang-orang yang soleh, dan juga
ahli keluarganya yang juga diajak kepada amal soleh berteraskan pada nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin kempen dan gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai peluang tuan-tuan menyumbang dan juga berhubung dengan nombor hotline untuk kita sama-sama memastikan bahawa sekolah, organisasi semuanya menyedari apakah nur yang sebenar-benarnya dan jangan mudah untuk tergelincir ataupun berselirat dengan taghut dalam kehidupan yang kadang-kadang mungkin kerana tidak meletakkan Quran sebagai punca untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين